music makers, and we are the dreamers of dreams. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Nurul Huda dan juga rakan sekalian. Hai, nama saya Farah Elisha binti Lokman dan nama majlis saya adalah 01 DPM 20F2009. Bersama grup 1 saya akan mengatakan tentang bagaimana YouTuber menjana pendapatan. Okey, jadi topik saya akan menerangkan tentang latar belakang dan juga fungsi. Okey, jadi pertama sekali adalah YouTube perkhidmatan ini telah dicipta pada Februari 2005 oleh 3 bekas pekerja PayPal dan mereka bernama Steve Chen, Jared Karim dan juga Chad Hurley. Yang kedua pula, YouTube ini merupakan laman web paling terbesar di dunia. Kiranya sesiapa yang tidak kenal YouTube tu kira menipulah sebab memang YouTube ni memang popular dan famous. Ramai orang hampir dah tahu YouTube ni. Okey, dan ketiga pula adalah YouTube dia memberikan pengguna kebebasan untuk mengunggah konten mereka sendiri. Jadi sesiapa yang berminat ataupun yang hobi mereka untuk membuat video konten boleh melayari YouTube sebab memang YouTube khas untuk video konten seperti itu. Dan selain itu juga, YouTube juga ada banyak konten seperti anda melihat ada makeup konten, ada DIY konten, ada konten yang masak. Jadi banyak sangat konten. And then YouTube juga memang sesuai. Ada juga boleh sesuai guna untuk education purposes. Sebab YouTube ni memang dia konten itu. Dia memang untuk video. Okey, yang keempat pula adalah YouTube kini dia juga beroperasi sebagai salah satu anak syarikat Google. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang TikTok. Jadi TikTok ni dia lebih kepada generasi muda. Dan anda mesti fikir, TikTok boleh ke menjana pendapatan? Setahu saya YouTube saja. Boleh, dua-dua aplikasi ni boleh menjana pendapatan dengan mudah sekali. Okey, sebelum itu mari kita lihat. Jadi TikTok ini dimiliki oleh ByteDance, sebuah syarikat yang berpangkalan di Beijing yang diasaskan pada tahun 2012 oleh Zhang Yimin. Dan dia juga digunakan untuk membuat tarian pendek, lip sync, komedi dan juga video bakat. Jadi generasi muda ni dia lebih suka guna TikTok kerana mereka boleh tunjuk bakat mereka. Ketiga pula, aplikasi ini dilancarkan pada 2017 untuk iOS dan Android di pasaran di luar China. Kiranya memang TikTok ni memang dah kiranya famous di globally. Semua orang guna aplikasi ini. Dan salah seorang TikToker popular adalah Charli D'Amelio. So dia berasal dari Amerika. So siapa yang kenal dia memang betul-betul famous. Dan dia membuat konten video TikTok seperti tarian pendek, lip sync. Kira memang orang sangat menarik melihat menonton dia punya konten TikTok video tu. Sebab saya sendiri, saya pun minat kerana dia memang sangat-sangat kreatif. Dan saya boleh kata dia juga sangat berbakat dan dari situlah dia menjana pendapatan. Dia dikiranya sebagai salah seorang TikToker yang sangat terkaya kerana dia sentiasa upload semua video dia dan dia juga menghasilkan video-video yang menarik. So ramai orang sangat memang suka melihat video dia. Dan dari situlah dia start share dia punya journey sebagai seseorang TikToker. Mula-mula tu memang susah, tetapi lama-lama kalau anda rasa anda berusaha, anda nak hasilkan untuk video konten yang menarik, anda akan berjaya mendapat menjana pendapatan. Dan TikTok ni sangat-sangat mudah berbanding YouTube. TikTok sangat lebih mudah untuk menjana pendapatan. Okey. Pada pendapat saya minat YouTube ataupun menjadi YouTuber kerana
YouTuber ni berbanding TikTok, YouTuber ni dia lebih seronok kerana dia ada banyak kita boleh buat lebih konten dengan banyak dengan dia juga suitable for all ages. Seperti saya adalah seseorang pelajar dan saya sekarang belajar. Jadi pensyarah saya semua lebih gunakan YouTube untuk share video. So saya rasa YouTube ni lebih suitable lah untuk semua orang dan saya rasa lebih mudah untuk menjana pendapatan. Dan tetapi YouTube juga saya boleh kata anda kena rajin untuk sesiapa untuk menjadi YouTuber. Saya pun sendiri saya ingin menjadi YouTuber. Anda kena rajin untuk upload video sebab dari situlah apabila anda rajin, anda berusaha, anda akan menjadi famous dan dari situlah orang start mengenali dialah yang YouTuber famous dan dari situlah anda akan mendapat pendapatan, anda akan menjana pendapatan anda. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya sekarang akan pass presentation ini kepada rakan saya Tasha. Terima kasih. Terima kasih Elisha. Selamat sejahtera kepada Puan Nurul Huda. Saya Tashyami, anak perempuan Shanmugam, nombor pendaftaran 01 DPM 20F 2024. Sekarang saya akan bentangkan prosedur menjana pendapatan menggunakan YouTube. Prosedur pertama, sesiapa yang ingin menjana pendapatan di YouTube, anda wajib berdaftar akaun di YouTube. Prosedur kedua ialah hasilkan video sehingga anda berjaya menarik 1000 subscribers dan pastikan jumlah tontonan video terkumpul untuk tempoh 12 bulan, terakhir adalah 4 jam lamanya. Prosedur yang terakhir, anda boleh menjana pendapatan dengan platform ini di mana semua video anda boleh mula menyiarkan iklan di mana lebih ramai yang tonton YouTube anda, lebih banyak anda pendapatan. Seterusnya, saya akan sambung dengan 4 tips menjana pendapatan di YouTube. Pertama sekali, untuk dapatkan lebih banyak iklan yang berkualiti terpapar, pastikan anda buat video lebih daripada 10 minit. Kedua, elakkan video berbentuk viral. Ketiga, hasilkan video dalam bahasa Inggeris. Ini kerana peluang untuk buat pendapatan dengan YouTube lebih tinggi dan mudah. Tips yang terakhir atau keempat ialah anda perlu memilih kategori seperti melancong, tutorial makeup, fashion dan tidak lupa juga kongsi main game di YouTube. Kategori seperti ini menjanjikan income yang cukup tinggi di kalangan YouTuber. Saya bersetuju untuk menjadi YouTuber kerana boleh menjana pendapatan. Ini kerana YouTube adalah tempat yang bagus untuk memulakan atau membina bisnes. YouTube juga adalah satu medium di mana benar-benar berjaya tidak hanya bergantung kepada AdSense. Bukan sahaja itu, setelah anda membina audience di YouTube, terdapat pelbagai lagi cara untuk menjana pendapatan. Hai, nama saya Yarshini, anak perempuan Munyandi. Nombor matrik kad saya adalah 01 DPM 20F 2025. Hari ini saya telah membentangkan tentang adakah berminat menjadi YouTuber. Berikan komen anda. Ya, saya berminat menjadi YouTuber. Kerana melalui ini, kita dapat mempelajari pelbagai kemahiran yang hebat. Contohnya, apabila kita menjadi YouTuber, kita akan banyak mempelajari mengenai dunia atas talian atau online. Kita juga belajar mengenai search engine optimization, hashtag, keywords dan lain-lain. Selain itu, kita juga perlu tahu macam mana cara nak buatkan orang klik video kita. Filmografi dan keupayaan untuk mengedit video dengan cara yang berkualiti tinggi dan menarik juga merupakan kemahiran hebat yang pasti dapat membantu kita di kemudian hari. Kita juga belajar kemahiran bertutur, bagaimana memperbaiki kata-kata kita dengan jelas sehingga dapat menyampaikan mesej kepada penonton kita. Yang kedua pula, kita juga dapat menambahkan keberanian dan keyakinan. Adakah anda seorang pemalu? YouTuber akan membantu kita mengatasinya. Mungkin kita tidak menghadapi masalah untuk bercakap di hadapan kamera, tetapi anda menghadapi masalah untuk bercakap di hadapan orang ramai. Sekiranya kita akan menjadi YouTuber,
yang membuat video di khalayak ramai, kita perlu mengatasinya semua rasa takut ini. Yang ketiga pula, kita juga boleh jana income atau wang melalui YouTuber. Okey, inilah yang paling disukai oleh semua orang. Betul. Kita boleh menjana wang dengan menjadi YouTuber. YouTube adalah tempat yang bagus untuk mulakan atau membina bisnes. Mula membina bermaksud tidak perlu terhadap YouTube saja. AdSense adalah bagus untuk jana wang, tetapi YouTuber yang benar-benar berjaya bukan hanya bergantung padanya. Setelah anda membina audiens di YouTube, terdapat pelbagai cara untuk menjana wang. Yang keempat pula, kita dapat mendidik orang lain ke arah kebaikan. Mudah-mudahan jika kita membuat keputusan untuk menjadi YouTuber, kita akan memanfaatkan bukan sahaja untuk menolong diri sendiri, tetapi juga untuk menolong orang lain. Apabila orang lain menonton video kita, hasilnya kita akan mendapat kepercayaan mereka. Mereka akan berasa seperti mengenali kita dan kita boleh memanfaatkan untuk mendidik mereka ke arah kebaikan. Kita juga boleh mendorong mereka, memberi inspirasi, mencabar mereka, menyebarkan maklumat pendidikan yang perlu didengar orang atau bahkan menjadikan hari mereka lebih baik secara dengan bersikap positif. Yang kelima pula, satu cara untuk mempamerkan kreativiti kita. Menyunting video adalah sesuatu yang menyeronokkan. Video yang menarik beserta dengan muzik yang menyenangkan pastinya yang akan menyelakkan kreativiti video YouTube kita. Pemilihan muzik bagi video adalah sesuatu yang akan membuatkan video kita lebih menarik perhatian penonton. Slide seterusnya, saya akan membentangkan tentang salah seorang YouTuber yang saya berminat, iaitu Syahmi Sazli. Beliau YouTuber popular di Malaysia. Nama penuh beliau adalah Muhammad Syahmi bin Sazli, dikenali sebagai Syahmi Sazli. Beliau berusia 24 tahun, berasal dari Kampung Gertak, Kecupu, Kota Baru, Kelantan. Beliau adalah seorang tonton kreator drama pendek. Saya minat pada drama ialah drama spontan, iaitu bertajuk Cinta Tiga Segi, Basuh Jahat Bilik Rupa, Mail Toteh. Filem pula Ship Malam Raya, Mail Toteh, The Movie 35mm. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Yashini. Selamat sejahtera kepada Puan Nurul Huda dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Divya Sri, anak perempuan James. Nombor matrik saya adalah 01 DPM 20F2004. Hari ini saya akan cakap tentang tanggungjawab pendapat saya terhadap tanggungjawab pelajar dalam menjana pendapatan sampingan melalui platform YouTube. Tanggungjawab yang pertama perlu dilakukan oleh pelajar adalah kita mesti bersungguh-sungguh dalam mencari idea atau konten video yang kita akan rakam pada platform YouTube. Idea atau konten yang dipilih oleh pelajar tersebut hendaklah kreatif dan menarik perhatian penonton-penonton YouTube, iaitu subscriber YouTube. Dengan menarik perhatian penonton-penonton YouTube, kita akan dapat banyak views dan likes daripada penonton kita tersebut, dan ini akan membantu kita untuk meningkatkan pendapatan kita dalam YouTube. Tanggungjawab yang kedua yang perlu dilakukan oleh pelajar yang ingin mendapat pendapatan sampingan melalui YouTube adalah tidak meniru idea-idea YouTuber lain. Sebagai YouTuber, kita hendaklah
menggunakan idea kita sendiri apabila kita merakam sebuah video dalam platform YouTube. Tanggungjawab seterusnya adalah kita sepatutnya meluaskan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita terhadap platform YouTube. Untuk menjadi YouTuber yang berjaya, kita mestilah tahu beberapa teknik untuk membuat video yang berkualiti baik dan seronok. Tanggungjawab yang akhir sekali adalah, sebagai pelajar kita juga hendaklah cerdik dalam membahagikan masa kita dengan elok dan untuk pembelajaran dan kerja sampingan kita. Selain itu, dengan menjana pendapatan sampingan, kita juga hendaklah mendapat keputusan yang cemerlang dari segi pelajaran kita. Daripada pendapat saya juga berminat untuk menjadi seorang YouTuber. Dengan menjadi seorang YouTuber, saya akan menjadi seorang yang lebih kreatif dan membuat video dalam YouTube akan membantu saya untuk mencungkil bakat saya. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada rakan saya, Syafiqah Amira. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Divyastri. Di sini saya akan menerangkan tentang tanggungjawab pelajar untuk menjana pendapatan sampingan di platform media sosial. Sebelum saya ulaskan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya, Nur Syafiqah Amira binti Zulkifli, dan berpegang kad matrik number 01 DPM 20F2021. Jadi, seperti yang semua orang tahu, media sosial adalah platform terbesar dan ramai orang menggunakannya, termasuk pelajar. Jadi di sini sedikit sebanyak saya ingin memberi pendapat tentang tanggungjawab pelajar dan dalam masa yang sama berminat untuk menjana pendapatan melalui menjalankan perniagaan di platform media sosial. Pertama adalah bijak membahagikan masa antara belajar dan juga menjalankan perniagaan di media sosial agar tidak mengganggu waktu pembelajaran atau waktu ingin melakukan assignment dan sebagainya. Dan yang kedua adalah menjual sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan kepada pembeli. Dan paling penting sekali, tidak menjual sesuatu yang menyalahi undang-undang negara. Dan nombor 3 adalah menjaga nama baik pihak IPT dan tidak mencemarkan nama pihak IPT. Dan akhir sekali, menjaga tingkah laku dan tutur kata dengan pembeli atau pelanggan agar pelanggan rasa nyaman bersama penjual. Itu saja daripada saya. Dan untuk berminat untuk menjadi YouTuber pula, pada pendapat saya berminat kerana YouTuber ni memberi sumber pendapatan. Antaranya dengan setiap kita post video tu, kita akan dapat iklan. Dari iklan tu lah kita dapat income kita. So kalau nak dapat banyak pendapatan lagi, kita kena rajin buat konten. Itu saja daripada saya. Terima kasih.